Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Firman Allah Subhanahu wa taala, bacakan ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bacakan kepada orang musyrikin ayat-ayat yang telah diturunkan kepadamu. Kemudian Allah mengatakan wa aqimis salah, dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana sesungguhnya salat itu mencegah daripada melakukan fahsya' dan munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau kita melihat kepada tafsir, kebiasaan diterjemahkan dengan sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan fahsyak dan munkar. Maksudnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan maksiat. Tapi berapa ramai yang solat masih lagi tidak berjaya meninggalkan maksiat. Dia solat tetapi dia masih lagi belum berjaya untuk meninggalkan maksiat. Sedangkan dalam ayat sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka di sini ada satu tafsiran di kalangan ulama tafsir mengatakan inna salata dengan maksud musalli. Orang yang sembahyang itu dia berjaya meninggalkan daripada melakukan maksiat itu dengan maksud mengurangkan. Satu tafsiran, bukan tinggal secara keseluruhan. Sebab semua kita sembahyang tapi masih lagi belum bebas daripada melakukan kesalahan. Ayat ini pada asal ditujukan kepada Nabi. Wa aqimis salah. Wahai Muhammad, dirikan solat, sebab solat itu memelihara daripada melakukan fahsyak dan munkar. Adakah Nabi melakukan fahsyak? Adakah Nabi melakukan kemungkaran sedangkan ayat ini ditujukan kepada Nabi? Maka di sini para ulama mengatakan bahawasanya ayat ini meskipun ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi diguna pakai dengan makna lafaz yang umum. Maksudnya bukan melihat kepada sebab diturunkan ayat, bukan dilihat kepada siapa yang ditujukan, tetapi diguna pakai kepada semua orang muslimin. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Atiyah, salah seorang ulama tafsir juga, dia mengatakan yang dimaksudkan dengan salat yang berjaya mencegah ini adalah salat yang ada kualiti. Salat yang mempunyai kualiti di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksudkan mencegah. Yakin bahawasanya dia solat itu dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin solat itu adalah ibadat yang terbesar. Dia yakin solat itu adalah kayu ukur bagi diterima segala amal-amal lain. Maka solat dia itu ada kualiti, dan itulah yang dimaksudkan solat seseorang itu dapat menghalang dia daripada melakukan kemungkaran. Aku orang solat, takkan aku nak buat benda ni.
Dia fikir, aku orang semayang, takkan aku nak buat perkara-perkara begini. Maksudnya solat dia tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang dimaksudkan yang mencegah daripada melakukan kemungkaran, bukan hanya semata-mata solat. Kalau semata-mata solat, dia semua orang solat. Dia kata, saya buat maksiat pun tapi solat saya tak tinggalkan. Memang sebab solat itu tidak berjaya mencegah maksiat kamu. Solat kamu itu sekadar pelepas syarat. Solat kamu sekadar pelepas kewajipan. Sekadar melepaskan batuk di tangga. Maksudnya sekadar melepaskan kewajipan. Tidak ada kualiti. Sebab itu kita tengok ramai orang yang melakukan maksiat, termasuk kita sendirilah. Tapi masih lagi solat tak tinggal. Yalah, solat tak tinggal tu baguslah. Tapi menunjukkan bahawa solat dia tu tak function, tidak berjaya, tidak boleh mengubah dia daripada melakukan maksiat secara berterusan. Itu yang dimaksudkan. Bukannya semayang ni mesti mencegah. Ayat tak salah, ayat betul, fakta. Yang tak betul adalah kita lah yang kata apa, solat yang tidak ada kualiti. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati salah. Perkara pertama akan dihitung, dinilai, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat sembahyang. Awal-awal sebelum dicek perkara-perkara lain, sebelum dinilai amalan-amalan lain yang dia buat, tengok sembahyang dulu. Idza salahat salahal amru kulluh. Kata Nabi, apabila sembahyang itu bagus, dapat markah penuh, maka barulah dinilai amal-amal lain. Wa iza fasadat fasadal amru kulluhu. Apabila sembahyang itu rosak, apabila sembahyang itu tidak ada nilai, bahkan apabila tak sembahyang langsung, walaupun dia buat amal yang lain banyak, tetapi kesemuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dalam surah Muhammad Allah sebut وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, mereka mempersembahkan, bawa datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan amal yang mereka buat, tunjukkan di hadapan mereka, ini yang kamu buat dulu. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kemudian kami jadikan apa yang mereka lakukan amal itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amal yang mereka buat itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, secara ringkas, sembahyang ni adalah satu teras ataupun asas. Pada siri yang lepas kita telah bincang tentang satu solat. Ini sedikit pengulangan. Solat yang mana solat sunat yang berada kedudukan teratas, iaitu disebut sebagai witir. Dalam hadis baginda menyebut, ya ahlul Quran, wahai orang yang ahli Quran, lakukanlah autiru, lakukanlah solat witir. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tunggal, satu ataupun witir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang melakukan salat witir secara khusus. Saya telah jelaskan sebelum ni bahawasanya kedudukan dia adalah salat yang teratas di dalam kategori ataupun dalam kelas salat-salat sunat yang berada pada tahap muakkad. Meskipun ada sebahagian ulama yang mengatakan dia adalah sebagai satu kewajipan, iaitu adalah ulama yang bermazhab Hanafi, tetapi mazhab Syafi'i menganggap dia adalah sunat muakkad, maksudnya bawah sedikit daripada wajib. Banyak kalau amal-amal yang berbentuk sunat muakkad. Antara yang termasuk dalam sunat muakkad, sebelum daripada kita solat, dianjurkan seperti mana dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin. Seandainya tidak menjadi keberatan, kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umat aku,
Aku nak perintahkan mereka bersugi setiap kali nak sembahyang. Bila bersugi tersebut, riwayat yang pertama menyebutkan bahawasanya fil wudu, ketika dia sedang berwuduk. Riwayat yang kedua mengatakan ketika dia sedang berdiri untuk melakukan solat. Jadi tidak ada percanggahan antara dua hadis berkenaan dengan tempat yang dituntut sebagai tuntutan yang muakkad ketika bersugi adalah semasa berwuduk, iaitu masa dia berkumur, dan juga yang kedua adalah pada permulaan nak melaksanakan solat. Cuma di tengah solat itu lain. Sebahagian ada yang melakukan ataupun ada yang bersugi di tengah-tengah solat. Tetapi yang sunatnya dua tempat yang saya sebutkan tadi. Baik, apa kedudukannya? Sunat muakkad. Tapi oleh kerana Nabi melihat dia menjadi satu bentuk kesukaran, satu bentuk payah orang nak buat benda ni, tak bawa lah kayu sugi, tak bawa, malas, macam-macam lah, tertinggal. Banyak benda kita tertinggal kan. Kalau otak boleh tinggal, otak pun tinggal juga. Tertinggal lah bawa. Jadi oleh kerana baginda meraihkan keadaan umat, maka Nabi SAW melakukan sugi ketika solat, tetapi tak konsisten dalam melakukan dia. Apa maksud tak konsisten? Bukan Nabi buat setiap kali sembahyang Nabi sugi, sebab takut dia jatuh kepada tahap wajib. Tetapi kelebihan dia boleh kita lihat ketika baginda hampir wafat. Baginda memerintahkan ataupun suruh Aisyah membawa sebatang kayu sugi seperti disebutkan dalam hadis. Maka ulama telah bincang dia adalah sebagai untuk memudahkan roh untuk keluar daripada jasad. Sebab itu baginda meminta Aisyah supaya bawakan kayu sugi ketika baginda dalam keadaan sakrah al-maut. Baik, itu juga termasuk dalam kategori muakkad. Sebenarnya kalau nak dikumpulkan apa yang termasuk dalam amalan, apa yang termasuk dalam sunat muakkad ni banyak. Baik, cuma topik kita yang lepas iaitu berkenaan dengan witir. Saya dah cerita lebih kurang seringkas yang mungkin, yang mana dia dilaksanakan selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak itu diukur dengan diri sendiri, dan waktunya berterusan berkekalan sehingga terbit fajar sadiq. Maksudnya sebelum azan subuh lah, senang. Tapi kita tak boleh berpandu kepada azan. Kita nak menentukan sesuatu ni, perkara yang bersangkut paut dengan waktu ataupun masa. Kalau kita berpandu kepada azan ataupun berpandu kepada masa dia berubah. Betul, masa dia berubah. Kalau orang tanya saya, waktu Isyak pukul berapa? Saya cakap 8.34 untuk hari ini. Jadi adakah 8.34 itu berterusan sampai kiamat 8.34? Dia tak berubah. Dia berubah. Jadi bila jawapan yang tepat, bilakah masuk yang waktu Isyak? Bila habis maghrib. Bila habis maghrib, cek sendirilah. Bila masuk waktu maghrib? 7.24 ke 7.25? Jadi apabila kita mengukur masuknya waktu sesuatu solat dengan jam, maka jam itu dia akan berubah. Sebab itu kalau orang tanya, bilakah waktu syuruk? Pukul berapa? Waktu duha pukul berapa? Saya tak jawab dengan pukul. Tak boleh nak jawab dengan jam berapa, sebab dia akan berubah. Dia akan berubah. Bila waktu syuruk? Apabila dah hampir terbit matahari. Pukul berapa? Terpulang pukul berapa? Kalau hari ni pukul 7 suku, 7 suku lah. Kalau minggu depan pukul 7.16 lah. Maka kita tidak boleh mengukur dengan masa. Sebagai contoh, kalau kita terlalu bergantung dengan masa dan juga jam, ataupun bergantung kepada muazzin, kalau muazzin tersilap azan awal, kita dah buka puasa ni, baru muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun dah telan dah kurma sebiji. Bukan setakat dah telan, dah minum air, dah makan kuih, dah macam-macam lah. Lepas tu rupanya silap azan awal 2 minit.
Jaranglah azan awal 10 minit. 2 minit tu mungkin. Ataupun muazzin azan terlalu lambat sebab dia tidur. Jadi nak berpandukan kepada muazzin itu perkara yang bukan qat'i. Dia bukan pasti. Kadang lewat, kadang cepat. Tapi sebagai kayu ukuran kita adalah dengan melihat sendiri. Contoh, macam mana kita nak tahu waktu subuh? Azan lah. Ialah kita berpandu kepada azan. Adakah kita berpandu kepada kita keluar rumah tengok fajar sodik terbit ataupun tak? Kita pun tak tahu macam mana fajar. Fajar tu macam mana pun tak tahu. Macam mana nak tentukan masuknya waktu maghrib? Masuknya waktu maghrib iaitu nak sembahyang maghrib dan juga berbuka puasa. Terbenam matahari. Kita pergi tengok matahari. Tak, kita beri siqah, kita beri kepercayaan kepada muazzin. Tiba-tiba muazzin menipu. Tak menipu lah. Dia terawal sikit. 2 minit. Kita pun telah buka puasa. Batal. Macam tu juga kita tidak boleh mengukurkan dengan masa untuk menetapkan kita boleh buat jamak qasar. Contoh, apabila kita baca kitab-kitab Jawi yang lama dulu ataupun kitab-kitab Arab, dia menyebutkan dalam kitab, mana-mana kitab fiqh dia akan menyebutkan apa? Yang boleh melakukan jamak qasar apabila perjalanan itu 2 hari 2 malam. Baru boleh buat jamak qasar. Kata kalau kita musafir ni tak sampai 2 hari 2 malam, walaupun Perlis ke Johor tak sampai 2 hari 2 malam, betul? Dia kata dalam kitab tetap 2 hari 2 malam. Baru boleh buat jamak qasar selagi perjalanan itu tidak sampai 2 hari 2 malam, tak boleh buat. Ini maksudnya dia ukur dengan masa. Dia ukur dengan masa. Masa orang yang tulis kitab tu, mereka musafir dengan menaiki apa? Menaiki unta. Betul? Jadi logik jarak perjalanan yang mengambil masa sekadar lebih kurang 100 km mungkin boleh memakan masa 2 hari 2 malam. Tapi kita musafir bukan lagi dengan menaiki unta. Perjalanan yang 100 km boleh dapat ataupun boleh sampai dalam hanya beberapa jam. 1 jam boleh. Kalau dia maintain 100 km sejam, boleh sampai. Maka sebab tu kalau kita nak tahu jarak perjalanan untuk kita boleh buat jamak qasar, bukan kita melihat kepada masa. Okey, tengok ini jarak, tengok dalam Waze ataupun tengok dalam Google Map. Ni perjalanan ni 5 jam ni dah boleh buat dah ni. 5 jam dah boleh buat. Rupanya jarak dia sini ke nilai dia. Tapi mau ambil masa 5 jam, tak sampai pun 90 km. Habis dia kata ni 5 jam. Yalah 5 jam sebab kereta tak bergerak langsung, jam. Kalau macam tu, kalau sini daripada perjalanan sini nak pergi Serabuluh, boleh jadi 5 jam juga. Boleh, Kemalangan jalan tutup. Boleh buat jamak qasar? Tak boleh. Jadi kita berpandukan kepada jarak, bukan berpandu kepada masa. Oleh sebab itu, nak melakukan solat witir, masa dia bila? Bukan orang azan isyak, tetapi masa kita solat isyak. Dan waktu itu berterusan sehingga sebelum terbit fajar. Cuma nak melakukan witir ini tidak boleh ini bermaksud makruh. Dilakukan sebanyak 2 kali. Meskipun dia melakukan 2 kali dari sudut sah, itu ya sah. Kita tak bincang dari sudut sah ataupun tidak. Kita bincang dari sudut afdalnya adalah dengan melakukan hanya 1 kali pada 1 malam. Kalau dia buat berulang-ulang, maka hukumnya adalah makruh. Makruh ni bermaksud dia buat tak berdosa, tetapi dia tinggal lebih baik. Macam mana kita nak berhadapan ataupun kita nak berinteraksi dengan hukum-hukum syarak? Contohnya seperti makruh. Bila sebut makruh ni, tinggal itu dapat pahala dengan sebab dia niat. Bukan tinggal semata-mata itu
Dapat pahala tak? Dengan niat aku tinggal benda ni kerana menjunjung perintah Allah dan Rasul. Seperti makanan ataupun seperti perbuatan yang lain. Bila orang tanya, kenapa kamu tak makan benda ni? Kenapa kamu tak melakukan perkara ini? Dia kata, benda ni tak baik untuk kesihatan aku. Ini tak baik untuk kesihatan. Saya dapat nasihat daripada doktor. Doktor cakap tak payah makanlah benda ni. Habis awak tinggal ni kenapa? Kerana nasihat doktor lah. Maka dia tinggal perkara tersebut, tak dapat pahala. Tapi kalau dia tinggal perkara tersebut, sebab apa kamu tinggal? Sebab Nabi SAW larang. Okey, maka dia tinggal perkara makruh itu adalah mendapat pahala. Begitu juga dalam melakukan perkara haram. Dia tinggal daripada melakukan perkara haram. Kerana apa dia tinggal? Kerana mengikut, mendapat nasihat pakar. Mengatakan, kamu ni tak boleh minum. Dia kaki minum. Kamu tak boleh minum, tak baik untuk kesihatan. Baik, saya berhenti minum sekarang juga. Kenapa berhenti? Bila orang tanya kenapa berhenti, doktor nasihatkan supaya saya jangan minum arak lagi. Maka saya tak minum itu. Dia tak minum itu, tak dapat pahala. Sebab apa? Tujuannya, matlamatnya nasihat daripada doktor. Kalau dia kata aku tinggal perkara ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru dapat pahala. Sebab itu bila turun ayat pengharaman arak, bila turun ayat pengharaman arak, Umar Al-Khattab kata apa? Intahaina, kami sudah pun tinggal wahai Allah. Maksudnya mereka tinggal itu dapat pahala. Jadi kalau dalam bab perkara makruh, melakukan berulang-ulang kali solat witir dalam satu malam, dia kata apa? Saya tinggal sebab Nabi tak bagi buat 2 kali. Okey, dapat pahala. Macam itulah apabila kita tinggal perkara makruh ataupun tinggal perkara haram, mesti kena ada niat supaya menghasilkan pahala di sebalik amal kita yang kita tinggalkan, kita tak buat tu, dapat pahala. Baik, kemudian solat-solat sunat yang lain, saya ceritakan secara ringkas. Solat yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Solat yang tidak terkait dengan waktu tertentu bermaksud solat sunat. Saya dah pernah sentuh tentang rawatib, saya dah pernah sentuh tentang witir yang lepas. Kemudian solat-solat sunat yang lain banyak lagi. Cuma boleh saya ringkaskan, solat sunat yang tidak terkait dengan waktu banyak. Solat sunat yang ada waktu juga banyak. Kalau solat sunat yang ada waktu, mesti dilakukan dalam waktu dia. Contoh seperti witir tadi. Kalau saya nak melakukan solat sunat Aidil Adha, rugi betul lah baru ni semayang Aidil Adha, Aidil Fitri tak sempat nak solat. Rugilah setahun sekali je Aidil Fitri, Aidil Adha setahun sekali, Tarawih setahun sekali. Kemudian ada kesedaran dalam diri, rasa rugi sangat-sangat ni, saya nak qada balik lah sekarang. Nak qada Aidil Fitri, solat Aidil Fitri, nak qada solat Aidil Adha, nak qada solat sunat Tarawih sekarang. Tak boleh. Sebab apa? Waktu dia habis. Bukan waktu dia. Habis tak sempat, rugilah. Rugi, nasib lah. Kalau umur panjang, jumpa tahun depan lah. Kalau tak panjang, habis. Itu maksudnya apa? Salat sunat yang ada waktu dilaksanakan di dalam waktu dia. Kemudian salat sunat yang mempunyai sebab. Salat sunat yang mempunyai sebab dia memakai ihram, maka salat sunat ihram. Sebab dia memasuki masjid, maka dia salat sunat tahiyatul masjid. Sebab dia nak bertaubat, maka salat sunat taubat tanpa mengira waktu. Ada sebab, ada salat. Ada sebab iaitu masuk masjid, ada salat tahiyatul masjid. Nabi SAW pernah menegur seorang lelaki. Dia masuk masjid. Nabi sedang khutbah Jumaat. Bila dia masuk, terus dia duduk. Nak cerita kata jangan tinggal tahiyatul masjid seboleh mungkin. Bila dia duduk tengah-tengah khutbah ni, baginda berhenti sekejap.
khutbah, skip. Pause dulu khutbah, kemudian Nabi kata qum fasalli rak'atain. Pada ayat itu tak ada kena mengena dengan khutbah pun, selingan. Nabi kata bangun, solat 2 rakaat. Dia dah duduk. Dia duduk belum sampai sekadar tamakninah. Kalau dia dah duduk dah 10 minit, nak bangun melakukan tahiyatul masjid, dah tak boleh dah. Waktu dah habis. Tapi kalau dia duduk terus bangun, seperti yang berlaku bila Nabi SAW tegur dia, bila dia duduk Nabi suruh bangun, dia bangun sembahyang 2 rakaat. Ini menunjukkan bahawa tahiyatul masjid adalah salat 2 rakaat yang disunatkan apabila kita memasuki masjid. Hanya masjid. Surau tak boleh. Surau mana tak boleh? Mana-mana yang nama dia surau ataupun nama apa saja nama dia yang bukan dipanggil masjid. Habis yang dipanggil masjid itu adakah semata-mata nama? Tak. Yang dipanggil masjid itu adalah satu tempat yang didirikan solat berjemaah 5 waktu, didirikan solat Jumaat, didirikan di atas tanah wakaf. Itu masjid. Itu masjid. Kalau surau dia letak nama masjid, itu bukan masjid. Sebab itu masjid tidak berpandukan kepada nama, tetapi berpandukan kepada ciri yang ada dalam dia. Didirikan di atas tanah wakaf. Tanah wakaf, tanah yang tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun, mana-mana individu setelah tanah itu diwakafkan. Tak boleh tukar milik, kerana dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat dah macam tu. Yang kedua, didirikan solat Jumaat. Yang ketiga, didirikan solat 5 waktu. Habis kalau surau yang dilakukan solat Jumaat, tengok dulu. Memang solat surau banyak yang dilakukan solat Jumaat. Kemudian surau itu status dia didirikan di atas tanah wakaf ataupun tanah individu ataupun tanah sesiapa, mana-mana badan. Kalaulah status dia adalah tanah yang didirikan atas tanah wakaf, walaupun nama dia surau Jumaat, maka dia hukum dia tetap dipanggil masjid. Boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Cuma tahiyatul masjid ni ada pada semua masjid kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, tahiyatul masjid dia adalah dengan melakukan tawaf, ataupun disebut sebagai tawaf qudum. Masuk saja Masjidil Haram terus melakukan tawaf, itu menggantikan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid maksudnya menghormati, mengagungkan masjid. Macam mana mengagungkan masjid? Dengan melakukan solat sunat 2 rakaat. Itu adalah salah satu bentuk ataupun cara kita menghormati, memuliakan masjid. Tapi kalau orang dah masuk masjid, ini ada yang lakukan tersebut ni, mungkin ada yang buat, mungkin ada yang tidak buat. Apabila masuk ke dalam masjid sedang azan, waktu sedang azan, mana yang lebih baik? Saya cerita mana yang lebih baik, bukan mana yang sah dengan yang tak sah, yang halal dengan yang haram, bukan. Manakah yang lebih baik antara menjawab azan ataupun dia terus solat tahiyatul masjid? Ini kebanyakan yang tunggu jawab azan sampai habis. Bila Allahu Akbar dia masuk masjid, tunggu cekak pinggang. Tak kisahlah cekak pinggang ke dalam keadaan apa pun, berdiri jawab azan. Berdiri jawab azan, kalaulah azan itu panjang. Azan itu panjang sampai 5 minit. Azan panjang mendayu-dayu ni makruh. Azan panjang mendayu-dayu makruh. Itu adalah seni dalam agama saya sebut. Mendayu-dayu dalam melaungkan azan, bukan Quran. Azan, hukum dia adalah makruh. Makruh macam mana? Sebaiknya tak payahlah. Tapi azan sedap lah baru nak datang. Tak semestinya. Tak semestinya azan sedap orang datang masjid. Tak semestinya azan tak sedap orang tak datang masjid. Kalau hati dekat dengan masjid, tak azan pun dia datang juga. Dia tahu masuk tu. Jadi fuqaha, para ulama dalam mazhab Syafi'i menganggap azan
dipanggil lahan. Lahan ini kesalahan yang berlaku dalam azan adalah dia terlalu mendayu sangat. Itu hukum dia adalah makruh, kerana objektif azan itu adalah memanggil orang dengan suara yang lantang. Ada seorang sahabat, suara dia mendayu, tapi suara dia tak lantang. Dia minta dekat Nabi nak azan. Rasulullah, saya nak azan. Dia berkata, tak, alqi ila Bilal, bagi kat Bilal lah. Bilal, anda sautan mink. Bagi kat Bilal. Bilal ni lebih lantang suara dia berbanding kamu. Tapi suara tak sedap pun. Suara tak sedap. Tapi dia sampai, objektif dia sampai. Maksud dia sampai. Jadi azan untuk memanggil orang yang di luar solat, datang, di luar masjid, datang ke masjid. Maka objektifnya tercapai dengan menguatkan suara. Iqamah berbeza dengan azan dari sudut apa? Objektif dia. Objektif di sebalik iqamah adalah memanggil orang yang sudah berada di dalam masjid untuk masuk ke dalam saf. Maka di sini antara yang afdal adalah dikuatkan azan, diperlahankan iqamah. Itu dari sudut afdal. Bukan dari sudut, oh tak sah lah, tak boleh juga. Tak. Afdal. Sama juga antara menunggu azan habis dan juga terus melakukan tahiyatul masjid, maka yang afdal adalah terus melakukan tahiyatul masjid. Biarlah orang azan pun, biarlah kita sembahyang. Kita sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang. Habis beri salam, azan masih lagi ada. Jawab azan. Jawab azan. Itu antara yang afdal. Baik, kenapa afdal begitu? Kerana ada yang berpandangan tahiyatul masjid dia bukan habis masa dia dengan duduk saja. Kita jangan faham duduk itu dengan makna literally duduk bersila, kan? Duduk itu masuk masjid, mendiami al-muksu fil masjid. Duduk ni yang kita faham duduk macam mana? Contoh, kalau saya tanya, awak duduk di mana? Itu sekarang saya berdiri. Nampak dia tak faham soalan kan? Duduk itu dengan maksud mendiami, tinggal. Jadi bila kita masuk ke dalam masjid, walaupun kita tak duduk, kita berdiri, itu dipanggil apa? Duduklah tu. Duduk dalam masjid. Bukan duduk yang dimaksudkan tu adalah duduk bersila. Duduk tu maksudnya dia wujud, dia ada dalam masjid. Sebab itu, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila masuk masjid, jangan duduk sehingga dia solat 2 rakaat. Duduk dengan maksud apa? Duduk bersila ke, duduk dalam keadaan apa sekalipun. Dan juga ulama telah bahas, berdiri lama juga masuk dalam kategori duduk. Maka dengan sebab itu luput fadilat tahiyatul masjid. Tak boleh solat tahiyatul masjid dah lah. Keluar balik masjid, datang balik, masuk masjid. Boleh juga buat tahiyatul masjid. Contoh, dia dah duduk lama dah, 10 minit. Kemudian baru teringat, saya belum solat tahiyatul masjid. Dibangun dia solat, tak boleh lah. Tak dapat dah fadilat tahiyatul masjid. Alah, rugi lah macam ni. Tak rugi. Keluar balik. Keluar, masuk balik, solat lah. Itu dipanggil solat sunat yang ada sebab. Solat sunat yang ada sebab ni berulang-ulang sebab, berulang-ulang lah solat dia. Sebagai contoh lain, solat hajat. Boleh solat hajat 10 kali ke? Boleh. Hajat yang pertama lain, hajat yang kedua lain. Berulang-ulang sebab, berulang-ulang hajat. Begitu juga solat sunat taubat. Tidak ada waktu yang tertentu. Habis bukan buat tengah malam itu afdal. Itu afdal bab lain. Dia tidak ada waktu yang tertentu. Sebab saya nak bertaubat, saya nak solat sunat taubat. Baik, digalakkan. Ini kita nak kena beza. Solat sunat yang ada sebab, solat sunat yang ada waktu. Solat sunat yang ada waktu tidak boleh dilakukan di luar waktu dia. Solat sunat yang ada sebab boleh dilakukan bila-bila masa jika sebab itu ada. Oleh kerana itu, berulang kali masuk masjid, berulang kali dah dia solat sunat tahiyatul masjid. Dia keluar ambil wuduk. Tadi dah masuk lah, dia solat maghrib, wuduk batal. Keluar masuk, ambil wuduk, masuk balik masjid, solat lagi tahiyatul masjid. Lepas tu ada orang nak jumpa pula, keluar lagi, masuk balik masjid, solat balik tahiyatul masjid.
berulang-ulang sebab berulang-ulanglah solat dia. Kena faham maksud? Ya. Betul. Solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dia tak termasuk kategori muakkad. Dia bukan muakkad. Tetapi dia kalau boleh jangan tinggallah. Senang sangat. Tahiyatul masjid ni sangat senang. Dia nak kata muakkad tu dia tak termasuk kategori muakkad. Dia tak tersenarai dalam top 5 pun dia tak senarai. Dia bukan level sama macam witir, bukan level sama macam tahajud, tak. Tapi dia tetap dipanggil sebagai sunat. Nabi buat juga. Maqasid, objektif di sebalik tahiyatul masjid adalah memuliakan masjid. Kita memuliakan masjid dengan apa? Dengan solat, dengan perkara-perkara yang lain. Objektif masjid dibina adalah untuk Allah, solat. Baginda pernah menegur seorang yang mencari barang yang hilang dalam masjid. Yang syuru dallatan fil masjid. Dia cari barang dia hilang masjid, kemudian dia jerit, oh siapa nampak barang saya dekat masjid Nabi? Siapa jumpa barang saya hilang sekian. Kemudian Nabi kata apa? Allah tak akan kembalikan, la raddakallah, Allah tak akan kembalikan barang awak yang hilang. Kerana masjid dibina bukan untuk tinggikan suara, bukan untuk dia jerit melaung dalam masjid. Begitu juga apabila Nabi kata, bila kamu lihat orang yang berurus niaga dalam masjid, maka kata Nabi SAW, lan arbahallahu tijaratak, innama buniyal masjidu lima buniyalah. Allah tak akan untungkan perniagaan kamu, sebab ini bukan tempat dia. Masjid dibina ada objektif dia, apa dia? Sembahyang, baca Quran, majlis ilmu, kuliah dan sebagainya, yang ada sangkut paut dengan agama, yang ada sangkut paut dengan masjid. Berniaga bukan ada sangkut paut dengan agama, itu untuk untung kamu. Maka kita tengok ramai yang berurus niaga. Saya sebut dalam masjid adalah dalam ruang solat utama. Dekat luar silakan, dekat parking kereta silakan, tak ada masalah itu. Isunya adalah dalam ruang solat utama yang telah diwakilkan sebagai masjid. Itu yang tak boleh. Ada orang yang bila ingat masjid ingat tandas dia. Asal nak buang air dia teringat masjid. Betul. Tengah bawa ni, tak tahan nak buang air. Mana tempat yang best? Mana tempat yang best? Ataupun mana tandas dalam kepala otak dia? Masjid lah, mana lagi? Masjid pilihan utama lah untuk buang air. Pilihan kedua baru petrol pump. Pilihan yang kedua. Tapi pilihan utama adalah masjid. Apa alasan masjid? Senang parking mungkin, tandas banyak mungkin, bersih sebab ada orang cuci mungkin. Habis bila dah selesai qada hajat, dah selesai buang air, keluar macam tu je. Maksudnya kita telah mengotori masjid dengan menganggap, dengan tanggapan dia adalah sebagai tempat qada hajat saya. Nak keluar tu 2 rakaat. Sebelum keluar ambil wudu, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Paling kurang masukkan dalam tabung, sebab kita dah guna tandas masjid. Paling kurang saya sebut. Tak kisahlah masjid ataupun surau. Baik, itu banyak berlaku. Baik, sekadar itu dulu dalam syiar. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'alimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa walhamdulillahi rabbil alamin.